kongsikan skrin. Okey. Dr. Mute. Dr. Mute. Okey, terima kasih. Okey, saya tak pasti kenapa dia tiba-tiba mute-nya. Kita apa? Kita dah tengok last week kita ada one way selection dengan two way selection. Kemudian kita akan sambung hari ini compound statement, nested selection, multiple selection dengan switch structure. Okey, jadinya mula-mula kita tengok pada operate expression, relational expression, kemudian kita ada logical expression yang mana komponen ataupun elemen-elemen ni penting lah untuk awak gunakan dalam awak punya if statement ataupun dalam if else statement. Okey, kemudian kalau one way dia ada if sahaja, jadi kena ingatlah macam mana dia berfungsikan. Kalau true maka statement akan execute. Statement ni yang mana? Statement ni yang ada dekat sini. Kemudian kita ada banyak contoh juga kita tengok sebenarnya kan. Kemudian two way selection yang mana kita ada if dan else kan. Jadinya statement satu dikaitkan dengan if, statement dua dikaitkan dengan else. Jadinya jadual dia macam ni lah, flow chart dia. Kalau true maka statement satu akan execute, dan statement 2 akan diabaikan. Tapi kalau false, expression kita ni, maka statement 2 akan execute dan statement 1 akan diabaikan. Expression ni yang mana? Expression ni adalah yang ke atas ni. Okey, jadi banyak contoh kita tengok. Saya harap awak dah ulang kaji lah, dah tengok balik. Kemudian salah satu contoh yang kat sini saya nampak ni adalah macam mana kita nak cari kan, macam mana kita nak cari nombor yang lagi besar daripada di antara dua nombor kan. Jadi kat sini max num adalah x, else max num y kan. Jadi kemudian saya minta cuba untuk kalau kita ada dua nombor kita nak cari yang lebih kecil kan. Jadi macam mana jadi kita kena ubah dia punya arah dia sini. Kita boleh buat less than minimum number. Saya tak nak bincang benda tu lah, saya anggap awak dah cuba. Okey, kemudian ini pun contoh juga kalau kalau bilangan jam bekerja seminggu melebihi 40, maka kadar bayaran adalah kadar overtime kan. Maksudnya jam bermula pada jam yang ke-41 dan seterusnya, maka jam-jam tersebut akan dibayar sebanyak 1.5 kali ganda. Jadinya ini adalah formula dia. Okey. Kalau tidak, maka kita akan penggunaan seperti biasa saja. Bilangan jam kalikan dengan kadar bayaran yang biasa. Okey. Saya harap dah cuba. Kemudian kita tengok compound statement. Compound statement ni penting sebab kita akan jumpa banyak kali. Jadinya saya nak buka saya punya kod dekat sini. Sorry. Okey.
bila kita kata compound statement ni sebenarnya bukanlah tak semestinya dalam if ataupun if else. Dalam topik ni sebenarnya compound statement kita dah jumpa banyak kali dah, dan kita akan jumpa banyak kali selepas ni. Compound statement ni bila mana kita ada lebih daripada satu statement, lebih daripada satu statement. Jadinya kita gunakan, we use parenthesis ataupun bracket to form a compound statement, ataupun kita kata a block of statement. Jadi macam mana kita nak tahu dia adalah compound statement? Dia ada parenthesis lah, iaitu di sini. Jadi kita tengok sebelum ni kita dah jumpa kan, kalau kod kita, let's say sekejap ya, kalau kita ambil semua ni kan, katalah kita nak buang semua, kita tinggalkan return 0 kan. Kerana kita, let's say kita nak buat kod kita yang pertama dulu, cout apa, my first C++ code kan, macam ni lah lebih kurang. Jadinya kita nak letakkan baris 5 dalam dan 6 ni dalam satu kumpulan, dalam satu blok, maka kita buka dan kita tutup baris 5 dan 6 ni dengan bracket, dengan curly braces ni, curly bracket ataupun panggil braces lah. Okey. Jadi kat sini parenthesis ni adalah curly bracket, curly bracket ataupun braces ataupun parenthesis. Okey, sorry saya tersilap. Jadi kena letak benda ni supaya dia jadi satu blok. Jadi satu blok. Okey. Jadinya kita akan gunakan ni. Sebelum ni kalau kita tengok, bila kita buat if max num, hanya satu baris sahaja. Dan else max num y contohnya. Jadi kita tak perlukan parenthesis lah, ataupun square bracket. Bukan square bracket, curly bracket ataupun braces. Okey, kita tak perlukan kalau kita satu baris sahaja. Tapi kalau nak letak tak ada masalah. Okey. Jadi kita tengok contoh dekat sini. Ataupun saya dah letak dekat kod saya dekat sini. Jadi nanti biasalah saya akan hantar kod ni di weekend follow. Jadinya kod kita senang je. Baris nombor 7 kita akan prompt ataupun ask user untuk masukkan umur, enter your age, dia akan masukkan age. Sorry. Dekat sini kita assume umurnya ataupun age kat sini adalah integer. Boleh saja kita nak buat double, tak ada masalah. Jadinya kemudian kita ada if else statement kan, kita ada two way selection kat sini sebab ada if dan else. Jadinya jika age greater than ataupun if age greater than or equals to 18, maka kita nak cout ataupun kita nak display two lines of codes kan, ataupun two strings. Yang pertama adalah eligible to vote, second one no longer a minor kan, maksudnya dia bukan budak lagi lah, dia boleh mengundi. Kalau umur yang dimasukkan kurang daripada 18 ataupun di sini, kalau di sini false, maka statement 2 ataupun statement di sini akan di-execute, which is cout. So dia akan beritahu, okay, you are not eligible untuk to vote, untuk mengundi, still a minor. Maksudnya budak lagi lah kan, tak cukup umur macam tu. Jadi kat sini baris 12-13 ni adalah dua baris yang berbeza. 12-13 adalah dua baris kan. Jadinya kita kena letakkan kat sini parenthesis ni ataupun braces. Kalau kita tak letakkan dia jadi salah. Kita kena letakkan. Sama juga 17 dengan 18 kita kena letak juga braces kat sini. Kan? Tak boleh abaikan. Jadi kalau kita run, sekejap ya, lambat sikit kot. Okay,
Okay, enter your age, kita ada masuk 19. Okay, eligible to vote, no longer main. Kan, kemudian habislah kan, sebab 19 adalah di sini kan, age 19, jadinya age greater than or equals to 18, true kan, yes, betul. Maka di sini akan execute. Kan. Dan kita masukkan kurang, kita masukkan 17. Okay, masukkan 17, dia akan age greater than or equals to 18, jawapannya false sebab age adalah 17. Bila false, maka baris di sini yang dikaitkan dengan if akan diabaikan. Kan? Jadi program kita akan terus ataupun komputer akan terus skip baris ni dan pergi kepada statement dalam else, iaitu ada dua baris kat sini, not eligible to vote, still a minor. Macam itulah. Okey, jadi kat sini apa yang saya nak cakap adalah kita ada dua baris untuk setiap ataupun kita ada dua baris statement, two line of statement for each if and else. Jadi kita kena letak. Kalau kita tak letak, mungkin outputnya akan kadang-kadang tak ada masalah, tapi mungkin dia tak hasilkan output yang kita nak, kan? Ini saya tak pasti. Kalau kita buang, sama ada dia boleh ke tak. Jadi kita cuba. Saya nak simpan dia sebagai apa? 2. Kita cuba, kita buang. Boleh ke tak? Tak boleh kan? Salah. Tapi ada kalanya kalau tak letak pun dia boleh. Bergantung pada nature kod yang kita tulis lah. Tapi kalau tak letak, kalau dia boleh, mungkin kod kita akan dapat output yang tak sepatutnya. Jadi kena letak. Kemudian kalau siapa yang pernah belajar programming yang lain, mungkin dia terbiasa kan, if ni, braces ni, ataupun parenthesis ni dia mungkin letak dekat atas macam ni. Kan? Jadi ni yang mungkin macam ni. Tak ada masalah sebenarnya. Kan? Asalkan kedua-dua baris ni dia dilitupi ataupun ditutup oleh braces ni. Kalau kita run, dia lambat sikit, saya tak tahu kenapa. Okey. Dia akan hasilkanlah output yang kita nak. Saya masukkan 19. Ni kita tak ada masalah. Okey, jadi terpulanglah style mana yang awak suka. Kalau saya suka letak baris yang berlainan. Okey, itu adalah compound statement. Simple je. Yang penting kita kena ada parenthesis ni ataupun curly bracket ni. Kat sini. Okey, katalah dekat if ataupun saya nak let's say dekat if ada eligible to vote, kan, contohlah kan, satu baris sahaja, kan, jadi awak tak perlu letak pun, kan, tak perlu letak pun, macam ni saja. Kalau else ada dua pun tak ada masalah, kan, not eligible to vote, still a minor, kan, cuba lagi 4 tahun lagi, contohnya kan, try again in the next 4 years, macam tu kan. Okay, tak ada masalah, kan, satu ada, satu tak ada. Kalau kita run, okey, tak ada masalah lah. Okey, jadi kat sini 18 ni, kita ada tanda sama dengan kat sini, greater than or equals to, kan. Jadinya kalau 18 maka dia akan termasuk dekat kumpulan yang ni, eligible to vote. Okey. Apa lagi? Of course kat sini kan awak tengok, lah ni kan cout, kenapa nak perlu buat dua baris yang berbeza kan? Boleh je nak gabungkan dia, boleh, tak ada masalah kan. Ini saya simpan dan yang baru 3. Sialah cakap cout kan, kenapa nak perlu baris berbeza kan? Jadi ini boleh je awak letak dekat macam ni, gabungkan dia macam ni kan. Kemudian letak backslash n, kan, letak backslash n, maka walaupun dalam ni satu baris, dalam baris 14 ni dia satu baris lah kan, okey, tapi bila dia cout, dia akan jadi
Kalau saya masukkan, let's say saya masukkan apa? Saya masukkan 15. Dia akan jadi 2 baris kan. Sebab kita ada backslash n kat sini. Ni kita dah belajar masa mula dulu kan. Output dalam skrin hitam ni tak semestinya sama dengan output yang ada dalam, apa yang kita tulis dalam kod. Kan, walaupun ni nampak satu baris, tapi outputnya adalah 2 baris sebab kita ada backslash n kat sini. Okay, itu compound statement. Okay, compound statement is very useful and will be used frequently in this chapter. And of course, memang kita akan gunakan sepanjang kita belajar programming lah. Okay, kemudian nested selection. So kalau kita tengok kita punya topik. Okay, kita dah habis ni. One way, two way, compound statement. Sekarang kita nak masuk nested, multiple dengan switch. Nested. Jadinya nested statement dia adalah nested selection ataupun nested if statement bila occurs when an if statement contains another or more if statement. Kan? Contohnya awak ada if else. So dekat sini if ada expression, kita namakan dia expression 1. Kemudian dalam if di sini kan ada if else kan yang luar ni. Kemudian dalam if ni ada lagi if else. Kan? Jika, kemudian ada lagi jika kan. Kemudian dalam ni saya namakan dia expression 2 for example. Kemudian sini saya letaklah statement 1A. Kenapa statement 1A sebab dia di bawah expression 1 kan, yang besar. Kan? Jadi saya letak 1A, kemudian statement 1B, kemudian else statement 3. Jadi kita ada, itu sebab kita guna perkataan nested kan, dia dalamnya ada lagi kan, ada lagi statement. Okey, jadi kita akan tengok contoh. Okey, kemudian tak apa, the braces under the inner if statement are essential. Maksud kat sini dia kata under the inner ke outer? Ingat outer ke? Kat sini. Ingat bukan inner kot, the outer. The braces under the outer if statement are essential because the absent will give different interpretation to the program. Is shown in the following example. Tak apa, kita tengok yang ni. Tapi kita nak tengok apa, kita nak contoh. Contoh dekat sini saya dah letak dah dekat saya punya code blocks. Open compound nested. Ni ke? Kan. Ini 73, 74. Dia ada lah. Okey, ini kot. Okey, jadi kita tengok apa sebenarnya. Okey, suppose that balance and interest rate are variable of type double. Kita ada dua benda, baki, kemudian ataupun balance dengan interest rate. Kadar faedah kan. Okay, the following statement determine the interest rate depending on the value of the balance and print the amount on interest paid. Jadi kalau kita ada sekian balance dalam kita punya account, saya tak pasti account apa, kemudian jadinya interest rate yang dikenakan terhadap baki ataupun balance tersebut, dia berubah-ubah lah bergantung kepada nilai balance yang ada. Jadi dia bukan flat rate lah. Dia bergantung pada berapa balance, ataupun mungkin makin banyak balance, makin banyak interest rate. Mungkin lah, ataupun mungkin sebaliknya. Saya tak pasti, kita tengok kejap lagi. Okay, so kat sini kita ada balance, interest rate ataupun dekat sini. Okay, balance, interest rate. Kemudian Cout. Cout, please type your balance. Jadi dia akan masukkan oleh user balance, yang mana balance adalah jenis double. Kemudian jika balance lebih besar daripada 50,000, ataupun saya tak nak letak 50,000 pun tak apa. Saya letak 50,000 macam tu je. Jika balance adalah 50,000, maka kadar ataupun interest rate dia adalah 0.07.
So kalau kita tulis macam ni lah, balance, sekejap dia macam lari sikit saya guna ni, saya buka balik. Okay, kita ada balance. Okay, dekat sini dia kata kalau lebih besar daripada 50,000. So kat sini balance dia ada dua case. Besar daripada 50,000 pun macam ni kan, jika balance lebih besar daripada 50,000, kemudian ada else. Kalau else macam ni bermaksud else tu adalah lebih kecil ataupun sama dengan 50,000. Okey. Jika balance kurang daripada 50,000 macam mana kan? Okey, kat sini kita tengok yang pertama, interest rate adalah 0.07. Jadi kat sini interest rate kadar faedah adalah 0.07. Okey. Kemudian kalau kurang daripada, maksudnya kes yang selain ini iaitu kurang ataupun sama dengan 50,000, maka dia ada pecahan dia lagi. Kan? Jika lebih besar daripada 25,000. Lebih besar ataupun sama dengan 25,000. Jadi kat sini dia ada pecahan dua kes. Maksudnya kalau lebih besar atau sama dengan, saya buat kat sini 25,000, maka interest rate dia adalah 0.05. 0.05. Jadi kat sini saya boleh buang je sini 00. Tak ada pun tak apa. Okey, 0. Okey, kemudian kita tengok kat sini else. Else bermaksud selain daripada kes yang ni. Selain daripada kes yang ni, maksudnya less than 25,000. Apa jadi pada dia? 5,000. Okey, kat sini ni menarik juga sebabnya bila kurang, maksudnya less than 25,000 kan, tetapi less than 25,000 tu pun dia ada pecahan dia. Kalau lebih besar ataupun sama dengan 10 ataupun 1,000, maka interest rate 0.03. Kan? Jadi kat sini kita pecah lagi dua. Balance greater than or equals to 1,000. Maka interest rate dia adalah 0.03. Okey, kalau less than, maka interest rate adalah 0. Interest rate adalah 0. Okey, jadinya kita dapat macam ni lah. Jadi kat sini, katalah kita ambil satu, let's say yang case yang ni. Kan, jadi sini lebih besar daripada 1,000. Kan, lebih besar atau sama dengan 1,000. Tetapi nilai paling besar yang boleh dia capai adalah 50,000. Sebabnya kes yang lebih besar daripada 50,000, contohnya 50,000 RM1. Kes tu akan siang-siang akan termasuk bawah di belah sini. Okey, jadi macam ni juga sama. Lebih besar daripada 20 ataupun lebih besar ataupun sama dengan 25,000, tapi dia punya cap ataupun maksimumnya adalah 50,000. Okey. Jadi kat sini interest rate dia berbeza-beza ikut kat mana awak punya balance. Kemudian dah dapat interest rate, let's say dapat kat sini, kat sini true. Katalah awak dapat true kan, balance awak true, maka the interest rate paid is, berapa yang dibayar adalah balance awak tadi kalikan dengan interest rate kan, kadar cukai kan. Katalah awak kat sini kan
um, 1000 kan, ataupun output kata dah 1000 kan, itu interest rate 0.03, jadi dia akan darabkan ya, 0.03 darabkan dengan 1000. Okey, so ni adalah apa yang dinamakan sebagai apa, nested if statement. Sebabnya dalam if, dalam else masih ada lagi if dan else statement kan. Even kat sini ada 3 lapis. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Okey, so kalau kita run kat sini, okay, please type your balance. Let's say saya masukkan katalah balance saya berapa? Let's say saya masukkan 100,000. 100,000. Maka kalau 100,000, kalau tengok balik jadual kita ni, dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi sini. 100,000 jadinya interest rate-nya adalah 0.07. Jadi bayaran yang saya akan bayar adalah 100,000 kalikan dengan 0.07. Kan? Macam itulah. Okey, jadinya saya type 100,000 akan dapat 7,000. Okey. Kalau saya masukkan yang lain pun boleh, tak ada masalah. Let's say saya masukkan berapa, kita tengok kat jadual kita ni. Saya nak masukkan 25,000 kan. Kalau 25,000 bila saya masukkan, saya type dan saya enter, maka kat sini if kan balance dah jadi 25,000, jadinya balance greater than 50,000, jawapannya false, tak benar. Maka di sini akan diabaikan. Kan bila di sini diabaikan, dia akan terus pergi pada case yang else kat sini. 25,000. Kan akan tengok pada if kan balance greater than or equals to 25,000 ataupun 25,000, jawapannya betul lah, sebab saya akan masukkan 25,000 dekat sini. Maka bila saya enter, interest rate saya akan jadi 0.05. Okey, jadi 0.05 darabkan dengan balance tadi kan 25,000 kali dengan 0.05, kita akan dapat 1250. Okey, so ini adalah contoh kita gunakan nested statement. Dan simple kan idea dia kan. Okey, mesti dia punya idea lah. Okey, kemudian kita tengok contoh satu lagi. Ini sekejapnya, open 75. Okey, ni lebih nampak dia punya application lah. Okey, jadi apa kita nak buat sekarang ni, kod dekat sini adalah kita nak tentukan berapa harga insurance premium kan, berapa bayaran insurance yang perlu dibayar bila orang mempunyai kereta lah, ataupun mungkin membeli kereta. Yalah, bila kita cakap mission, kita nak renew kita punya insurance semua kan. Okey, jadi apa dia akan buat adalah kod ni dia akan minta kita masukkan harga kereta. Ini hypothetical punya case lah kan, contoh je. Okey, please type the price of the car. Dia akan minta harga kereta, kemudian jantina, kemudian umur. Umur kepada pemilik kereta lah kot, umur. Jadinya dari situ akan ditentukan berapakah insurans bagi, ataupun berapakah premium, berapakah bayaran yang perlu dibuat untuk insurans tersebut. Okey, jadi ada 3 benda yang akan diminta. Jadi kita tengok kod dia kat sini. Okey, mula dia akan minta kan, dia akan prompt pengguna. Okay. Please type the price of the car. Type harga kereta. Kan, let's say 20,000 ataupun 30,000 kan. Kalau kita sebenarnya mungkin murah sikit. Kan, ataupun 80,000 kan. Okey, kemudian dah type, akan disimpan dalam price. So price kat sini adalah jenis double. Kita assume dia boleh ambil nombor kepuluhan, tak ada masalah. Kemudian please type your gender kan. M ataupun F. Male ataupun female. Kemudian akan disimpan dalam gender kan. So gender adalah character kan. M atau F maksud kita simpan dia sebagai char, character. Kemudian please type your age kan, umur kan, in year only kan. Type lah 21 ke 22 ke. So kat sini kita assume age adalah integer. Kemudian apa akan dibuat adalah
ada nested if statement kat sini, iaitu jika ni kita boleh buat jadual macam tadi. Okey, so dekat sini sekejap je. Jadi kita akan masukkan mula-mula dia akan masukkan apa? Gender dulu kan. Gender ataupun sex lah kan. Jadi dia masukkan kat sini. Okay. Male, jika lelaki male, ingat bila kita buat kita punya statement ataupun expression mesti kena letak dia dalam single quote untuk karakter. Jika M dan kat sini saya kena besar sikit buat dia punya ruang ni. Okey. Jika M, kemudian di sini jika female, jika F. Kemudian apa lagi? Okey, jika umur lebih besar daripada 30, ataupun lebih besar atau sama dengan jika umurnya 30 ke atas, okey, maka premium adalah 0.01 daripada harga kereta. Kan? Okey, jadi kat sini mungkin saya letak gender dan price code kat sini kan. Kalau gender, MF, okey. Kemudian price kat sini, bukan price, age, jika 30, ataupun saya nak buat apa, macam ni lah, gender sama dengan, kita kena letak macam ni. Ini pun sama juga. Gender sama dengan, okey. Kemudian jika price, bukan price, apalah saya, price pula kan. Age, okey. Jika age, umur, greater than or equals to 30, 30, ataupun saya nak letak dia belah kanan lah. Jadinya kat sini kurang daripada 30, sini lebih besar ataupun sama dengan 30. Kan? Okey, untuk male, okey, maka premium dia adalah, ataupun saya letak rate. Rate dia adalah 0.01. Kalau greater than, terbalik. Kat sini 0.01, dekat sini 0.02. Okey, so greater than adalah case yang ke atas ni, 0.01, iaitu di sini. Okey, rate ni adalah rate premium tu lah. Saya tak nak tulis formula yang penuh, jadi saya tulis rate saja. Kemudian kita tengok yang kedua, jika age greater than 30, ni untuk perempuan, so saya nak buat greater than sebelah kanan. Kemudian di sini less than. Okey. Jadinya premium untuk greater than or equals to 30 adalah 0.005 daripada harga kereta. Jadinya saya nak buat rate adalah 0.005. Okey, kalau less than 0.01. Okey, jadi kat sini kita tengok kalau lelaki male, rate dia adalah untuk 0.01 ni adalah untuk yang lebih besar ataupun sama dengan 30 tahun umur. Kan? Tapi kalau perempuan lebih besar atau 30 sama dengan 30, maka rate ni adalah lebih lebih kecil, iaitu 0.005 kan, daripada harga kereta. Mungkin sebab lelaki dia lebih, saya tak pastikan, ini contoh ya. Mungkin lelaki lebih berisiko daripada perempuan pada tahap umur yang sama, sebagai contoh lah kan. Okey, jadinya kat sini 0.01 untuk lelaki lebih besar daripada 30 ataupun sama dengan 30, perempuan untuk kurang daripada 30 sama, iaitu 0.01 daripada harga kereta. Kalau untuk lelaki sendiri, umur yang lebih muda lagi
tinggi dia punya bayaran insurannya, iaitu 0.02 peratus daripada harga kereta. Berbanding kalau umurnya 30 ataupun sama dengan 30, rate-nya adalah separuh daripada yang kurang, iaitu 0.01 daripada harga kereta. Ini contohlah. Jadi jadual macam ni, kita boleh letak dia dalam bentuk if ataupun nested if statement lah. Okey. Ataupun kalau awak diberi jadual macam ni ke, in fact kalau awak tengok dalam, siapa yang dah tengok contoh, sekejap dia, siapa yang perasan kan, dia ada bagi contoh macam ni. Kalau less than 32, apa kan, ataupun less than 5, dia bagi dalam bentuk jadual macam ni kan. Okey, jadi boleh tengok macam ni kan. Ni pun macam car registration fee kan, untuk apa ni, pendaftaran kereta kan. Kalau model kereta kurang daripada ataupun sama dengan 1990, tahun 1990, kemudian ditengok berat pula berapa, kemudian ini bayaran dia. Jadi boleh cuba contoh ni, sebab saya ingat tak dia ikut dalam nota ni, saya tak masukkan. Jadi tolong cubalah untuk latihan awak sendirilah. Okey, jadi ini kita akan execute kita punya kod ni. Okey, kemudian dia kata please type the price of the car. Katalah saya buat 50,000 lah contoh, RM50,000. Kemudian please type your gender kan, male ataupun female. Let's say saya letak M lah. Please type your age, katalah umur saya berapa, 25 contoh lah kan. Okey, jadi bila saya enter, akan terus berlaku penilaian dalam kita punya loop ni. Jadi kalau kita tengok balik sini, bila saya masukkan harga kereta saya 50,000, dalam ni tak ada, dia tak, harga kereta nanti bila pengiraan nanti di bawah akan digunakan. Bila saya masukkan M, maka di sini akan pergi pada M. Kemudian umur saya 25, maka dia akan pergi pada yang di sini. 0.02 kan. Jadi 0.02 kali dengan 50,000 kan. Dan kita akan dapat, kalau saya enter, the premium paid is RM1,000 lah, sebagai contoh. Okey, so macam itulah. Jadi awak boleh try yang lain untuk kod ni. Okey, jadinya untuk if statement kat sini, sudah tentulah kita boleh gunakan macam hari tu gender M kan. Kita takut orang masukkan huruf kecil, jadi kita boleh tambah lah. Kita boleh tambah huruf kecil dalam kita punya kod. Nombor 2, kita buat or. If gender equals M sebagai contoh kan. Jadi orang masukkan huruf besar boleh, huruf kecil pun boleh. Okey, ada apa-apa soalan tak sampai sini? Adakah? Boleh type. Kalau 49999 sebenarnya macam mana berapa interest rate dia? Ini soalan yang pertama. Saya tengok. Dah ni. Yang ni. Kalau 499 dia akan pergi dekat sini ya. Sebab dekat sini yang pertama ni dia akan jadi false. Bila false, dia akan pergi pada baris seterusnya. Jadi dia akan tengok yang mana satu yang akan dipenuhi, iaitu yang di sini, iaitu 0.05% ataupun persen dia punya kadar dia ataupun rate. Okey, ada soalan lain ke? Okey, yang kat sini, kemudian kita tengok multiple selection. Multiple selection sebenarnya macam if else, macam nested if else dan sebagainya. Cuma dia ada banyak pilihan. Macam soalan saya tak ingat daripada
kawan awak dalam kuliah sebelum ni, kalau kita ada banyak pilihan A, B, C, D, kan, jadi macam mana? Itu kita kena gunakan multiple selection. Multiple selection. Jadinya kita tengok kat sini, multiple selection needed during situation where there are more than two alternative. Kalau ada dua alternatif, maka kita gunakan if else sahaja. Tapi kalau lebih daripada dua, maka kita gunakan apa yang dipanggil sebagai multiple selection. Iaitu kita ada if, kemudian expression 1, statement 1. Kemudian kita ada else, sama juga macam sebelum ni, tapi else letak di hujung sekali. Kemudian kita ada statement yang dikaitkan ataupun associated with else. Kemudian in between kita ada else if. Else if. Dan dalam setiap selepas if ni ataupun selepas else if ni kita kena ada expression juga. Macam ni. Kemudian contohnya kat sini if expression 1, statement 1. Kemudian seterusnya else if expression 2, statement 2. Kemudian expression 3, statement 3. Sampailah habis, yang last kali else. Ingat yang dekat else ni dia tak perlukan expression. Sebab dia adalah jika bukan di atas ni semua, maka letakkannya dalam else. Jadinya that's why else ni tak perlu ada apa-apa expression di depannya. Sama juga macam sebelum ni. Kat sini, dekat atas tadi. Bila if else, if age greater than or equals to 18. Else tak perlu pun, sebab else adalah case yang lain daripada yang atas ni, iaitu less than 18. Kan? Maksudnya kita dah sedia maklum dah. Kalau bukan yang atas, mesti yang bawah. Gitulah. Sama juga untuk case multiple selection. Jika bukan yang pertama, kedua, ketiga, mesti pada else. Jadinya else tak perlu ada apa-apa expression pun padanya. Then statement last. If the value of the expression 1 is true, jadi kita tahu kod kita 11 dia akan baca chronologically, kan, daripada from the top line to bottom, kan, dari atas ke bawah, kan. Jadinya kalau yang ke atas ni expression 1 true, maka statement 1 will execute. Statement 1 akan execute. And the other statements yang lain ni, baris-baris seterusnya ni, as if expression 2, 3, statement 2, statement 3, semuanya akan diabaikan. And the other statements will be ignored. Tetapi, jika expression 1 yang pertama ni, jika expression 1 salah ataupun false, maka statement 2 tidak akan dibaca. Kan? Kod kita akan terus pergi pada expression 2 pula. Jika expression 2 betul, statement 2 akan execute. Kalau tak betul, maka statement 2 akan diabaikan, kod kita akan pergi pada expression ketiga pula. Dan expression ketiga, dia akan nilai juga. Kalau betul, statement 3 akan execute. Kalau tidak, statement 3 pun akan diabaikan. Sampailah, kalau tak ada apa pun yang betul, maka else akan dikira betul lah. Jadinya statement last akan di-execute. Jadinya, dikatakan sini, if none of the expression 1, expression 2, and lain-lain tu adalah true, maka the statement following else, iaitu statement last, will execute. Kalau salah, yang terakhir ni yang akan execute. Okay. Selalunya kita boleh ubah, we can modify nested selection to be multiple selection. Jadi sebenarnya kat atas ni, yang kita tengok tadi kan, pening. Macam pening lah kan, macam ni, bukan ni. Yang ni kan, selalunya kita boleh ubah dia kan. Rather than kita buat macam ni, kita jadikan dia suatu multiple selection. Multiple selection. Contoh, sana. Okey, kat sini. Ni saya tengok saya punya kod 75, 76 kod. 76 multiple selection.
Okey. Kemudian 74 selesa. Okey, ni tadi kod kita untuk yang balance interest rate ni jadinya kalau dia punya jadual yang ni lah kalau kurang daripada 50,000 kemudian dia ada banyak kes yang lain. Kan? Kemudian kalau lebih besar daripada 50,000 ini saja satu kes. Jadi kita boleh pecahkan dia, kita boleh jadikan sebenarnya rather than kita letak dia macam ni, kita boleh buat dia dalam bentuk multiple selection. Selalunya munasabah je nak buat, tak ada masalah. Jadi kita buat macam ni. Kalau kita rujuk balik kita punya table ni, kita punya flow chart ni kan. Okey, jadinya balance. Okey, saya nak buat dia macam mana? Ni adalah nested statement ataupun nested selection ataupun nested statement lah. Okey, jadinya saya nak ambil ni tapi ada ni pula kan. Sekejap. Macam saya nak buat ni. Okey, tak apa. Kat sini multiple selection. Okey, jadi kat sini kita ada apa? Contohnya kita ada 50,000 lebih besar, kemudian 50 lebih kecil atau sama dengan 50,000. Jadi kita boleh buat ini 1,000 ni. Kan? Bukan kosong, betul ke? Betul dah. 1,000. Okay. 1,000. Okey, 1,000. Okey, jadinya kita jadikan dia multiple selection. Caranya kita pecahkan dia kepada independent event lah. Okey, so kat sini kalau interest rate ataupun kalau balance kita boleh pecahkan kepada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita buat 4. 1, 2, 3. Betul ke? Betul kot saya tu. Okey, 4. Okey, jika balance kat sini kita ambil yang ni. Jika balance less than 1,000, balance less than, kita tulislah balance kat sini kan, 1,000, maka interest rate dia adalah 0%. 0% lah. Kemudian kat sini pula, jika interest rate, balance lebih besar atau sama dengan 1,000 tapi kurang daripada 50,000. Oh tak, kita tengok macam tu. Kita tengok kat sini. 1,000 tetapi dia kurang daripada 25,000. Kan? So balance less than 25,000 tetapi greater than or equals to berapa ni? Bukan ni. Sekejap. 1,000 kan? Lebih besar 1,000 dia adalah 0.03. Maka interest rate adalah 0.03. Saya panjangkan sikit yang ni sebab tak muat nak tulis. Kemudian kalau lebih besar daripada 25,000 tetapi kurang daripada 50,000 inklusif termasuk, maka kita punya rate adalah 0.05. Jadinya balance lebih kecil ataupun sama dengan 50,000 tetapi ni sudah boleh buat macam ni kan, ni pun boleh. Kemudian lebih besar daripada 25,000, maka interest rate dia adalah apa tadi, 0.05. Kemudian selain itu lebih besar daripada 50,000 adalah interest rate adalah 0.7. So balance greater than 50,000 maka interest rate adalah 0.07. Kan? Jadinya dia adalah kita boleh buat macam ni. Kan? Saya rasa lagi senang lah. Jadinya kita tengok kod dia macam mana kita buat. Okey.
Okey, ini tadi 74. Beginilah kita ada nested dalam if else, ada if else, ada lagi if else. Kita tak nak yang ni, kita buat yang macam ni. Saya ada balance interest rate sama. Saya minta user masukkan balance. Kemudian jika balance lebih besar daripada 50,000 di sini, maka interest rate dia adalah 0.07. Kemudian else if, kes yang kedua. Else if iaitu kes yang ni. Jika lebih besar daripada 25 ataupun sama dengan 25,000 tetapi lebih kecil ataupun sama dengan 50,000, maka interest rate dia adalah 0.05. Jadi saya buat macam ni. 0.05. Balance lebih besar daripada 25,000, lebih kecil daripada 50,000. Jadi dekat sini macam saya cakap sebelum ni kan, kita kena ulang balance ni, kita kena tulis 2 kali. Kita tak boleh buat macam ni, ayat macam ni. Balance less than 50,000, less than or equals to 50,000, then greater than or equals to 20,000. Doktor mute. Sorry, tak unmute, termute. Okey. Jadinya kat sini tak sama, tak boleh. Mathematically, kalau saya buat, saya tulis kat sini, mathematically betul. Kan cara menulis macam ni. Tetapi kalau dalam programming ataupun C++, dia salah. Kan? Kita kena pecahkan dia, kan? Balance greater than or equals to 25,000 and balance less than or equals to 50,000. Kena letak dalam bracket. Ataupun terpulang, any combination of this statement. Let's say awak nak buat balance less than or equals to 50,000, and balance greater than or equals to 25,000. Jadi yang ni betul, ni pun betul, tak ada masalah. Tetapi kalau nak buat gabung macam ni, balance sekali dan diapit oleh 25,000 ataupun ada 2 limit, dia tak betul. Mathematically betul, tapi dalam programming tak boleh. Okey, sebab kita dah belajar operator itu kan, macam mana operator ataupun expression ni berfungsi. Kemudian case yang ketiga, balance less than 35,000, greater than or equals to 1,000. Kan, jadi dia adalah case yang dekat sini. Jadi kita sama juga, kita kena ulang 2 kali. Kalau nak tukar ini di depan pun boleh, yang greater than or equals to 1,000 di belakang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kemudian habis 3 case ni. Case 1, 2, 3. Yang lain letakkan dia pada else. Kan? Else, awak tak perlu nak buat else, balance, less than 1,000. Tak perlu pun, sebabnya the case ataupun event complement event, dia akan pergi pada else. Awak boleh pilih sebenarnya. Let's say awak nak buat ini if, yang ni adalah else if, yang ni adalah else if, yang ni else. Boleh? Tak ada masalah. Awak boleh cuba sendiri. Kan? Any mana-mana awak nak buat boleh. Kan? Okey? Dia cuba sendirilah, kita tak sempat nak tengok contoh lah. Jadi kalau kita run, sama juga. Okey, sekejap. Okey, so ni. Type your balance, bisa saya masukkan 100,000. Okey, terus adalah 7,000 lah, iaitu dekat sini. Okey, so ni sama macam tadi. Jadi kalau kita nota kita, dia kata apa? Sekejap ya. Ni kan, dia kata kita modify nested statement to multiple selection. Nested selection kepada multiple selection. Okay, ni contoh dia. Ada banyak contoh lagi, saya nak minta awak tolong tengoklah. Tak sempat nak cover semua. Kemudian satu lagi contoh adalah yang contoh yang hari tu. Kalau grade 90,
bagi tahu excellent. Tapi dalam ni bagi tahu the grade is A, the grade is B contohnya. Jadi ni adalah contoh. Kita tengok nanti saya akan postkan semua kod ni. Jadi minta tolong awak tengok lah. Kita tak sempat nak cover sebab saya letak sengaja purposely saya letak banyak contoh dekat sini. Okey, supaya awak boleh cuba. Tengok kod 76 apa? Oh sorry, dah buka tadi. 76. Okay, 77. Okay, so kat sini sama juga. Kalau score greater than 90, okay, dia adalah A. And the grade is A. Kalau score less than 90 tetapi greater than or equals to 80, the grade is B. Kalau less than 80, greater than or equals to 70, dia adalah C. Kan, the grade is C. Kalau less than 70, score kemudian greater than or equals to 60, D. Selain daripada itu, which is less than 60, maka dia adalah F. Jadi kita buat dia dalam bentuk multiple selection ataupun multiple if statement. Jadi saya minta awak cuba walaupun saya tak go through benda ni dalam kelas secara detail, tapi saya anggap saya dah tunjukkan sebab saya minta awak tengok kan. Okey, jadi begitulah. Jadi awak kena ada masa untuk study sendiri juga. Kalau saya masukkan 65, maka di sini akan jadi false, kemudian di sini pun jadi false, sini pun akan jadi false, di sini jadi true. Bila true, maka the grade is D. Saya minta awak tengok yang ini. Okay, dan lain-lain juga bukan ini sahaja. Okay, again note that since selain tu kita boleh ubah. Tengok kod yang seterusnya. Kalau macam ni kita ada 80, 90, antara 80 ke 90. Sini 70 ke 80, tapi kita boleh ubah sikit lagi. Iaitu kod 78. 7778. Oh sorry, saya tak ubah dia. Multiple selection 2. Kalau saya ubah apa? Sebabkan kita tahu C++ ataupun programming language ni dia akan baca codes chronologically. Kan, iaitu from top to bottom, one line per time. Jadi kita boleh buang sebenarnya sini lah AND operator. Kan, sebabnya kalau kita tengok kat sini, ni kod kita. Kalau greater than 90, di sini akan jadi true dan dia akan keluar A. Jadi kalau greater than 90 tak betul ataupun false, maka di sini akan dia akan pertimbangan di sini akan berlaku lah sama ada true ataupun false. Jadinya dekat sini kita tak perlu sebenarnya letakkan 90 ni. Sebabnya memang dia akan kurang daripada 90. Kalau lebih daripada 90, if dekat sini yang akan execute. Kan? Jadinya case yang seterusnya memang kurang daripada 90. Jadi kita tak perlu sebenarnya less than 90. Jadi kita boleh buang. Sama juga untuk kes yang seterusnya, kan? Katalah less than 90 tak betul, maka dia kurang daripada 90. Kemudian kat sini, let's say kita punya kurang juga daripada 80, maka di sini jadi false, kan? Jadinya bila sini false, atas ni dah false, atas sini pun false, maka kita punya score ni memang kurang daripada 80 lah. Bila kurang daripada 80, di sini kita tak perlu pun letak score less than 80. Kita boleh abaikan. Kita buat score greater than or equals to 70 saja. Sama juga untuk kes yang 60. Okey. So minta awak tolong tengok dan fahamkanlah ni apa yang saya tulis nota ni lah. Okey. Ataupun awak boleh start daripada rather than awak start daripada 90, 80, 70, awak boleh mula ataupun start daripada bawah. Kan? So dekat sini multiple selections 3, nombor 3. So saya start daripada F dulu. Kan? Di sini saya mulai daripada A sampai F, tapi saya buat daripada F sampai A. Kan? Tapi bila buat macam ni, saya tak gunakan greater than equals to, saya buat less than. Okey, jadinya dalam programming ni terpulang pada awak macam mana. Sebab ada yang kata programming ni adalah satu art,
satu seni lah, iaitu bergantung pada awak nak buat macam mana, asalkan hasilnya adalah apa yang awak nak. Okey, ada apa soalan ke? Okey, 259 lah. You are spotlighted, your video is highlighted for everyone in the meeting. Exit spotlight. Okey, ada apa soalan? Okey, jadinya saya lupa nak cakap, dah pukul 3 dah. Okey, minggu depan kalau kita tengok kita punya quiz kat sini, jadual quiz, minggu depan kita punya quiz 2, minggu 7, minggu depan lah, sebelum kita cuti semester. Nanti kita akan bincang tentang quiz 2 ni bila kita nak buat dalam kelas esok. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan tolong email saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sama.